Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada dalam hari-hari tasyrik yang masih disunat muakkadkan lagi untuk kita berkorban. Inilah hari yang ke-13, yakni hari Isnin. Buatlah mana-mana yang mampu untuk mengambil ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mana-mana di kalangan mereka yang telah berkorban melaksanakan ibadah korban hingga ke hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah tersebut dan mudah-mudahan diberikan ganjaran yang sebaik-baik. Namun demikian, kita kena ingat daging-daging korban yang kita perolehi itu, kecuali al-fuqara wal masakin, bagi golongan ini boleh mereka simpan daging-daging tersebut dalam tempoh-tempoh yang tertentu, kerana mereka memerlukan makanan seumpama itu, termasuk untuk dijual dan sebagainya. Bagi mereka yang berkemampuan, tidak digalakkan kita menyimpan daging tersebut begitu lama. Itu sebabnya diletakkan 10, 11, 12, 13, 4 hari kita makan daging korban.
Kalau al-fuqara wal masakin ini boleh disimpan, harus. Kadang-kadang kita ni silap. Kita rasa seronok dapat daging korban, sayang kita nak makan. Simpan. Saya terkejut. Malam raya baru ni Allah, makan hati, lemper, paru-paru, bukan main sedap dia buat. Saya tanya, sempat beli kat pasar, sedangkan esok kita nak korban, insya-Allah. Tak ada ustaz, tahun lepas punya, dia kata tak habis lagi. Allahu Akbar. Maknanya setahun, tuan-tuan. Setahun daging korban tu, genap-genap setahun. Dia kata bila punya ni? Tahun lepas lagi. Tak habis lagi, tak habis. Ini penutup. Allahu Akbar. Dia rasa afdal agaknya. Malam raya Aidiladha tu makan daging korban yang tahun lepas ni. Allah. Ada yang berpahaman macam tu. Paling baik habis hari tasyrik, habis dah daging korban tu. Kecualilah al-fuqara wal masakin, harus kerana mereka memerlukan untuk dijual dan sebagainya. Makanlah yang seumpamanya, selalu saya sebut, khususnya orang yang berkorban tu, makanlah hati binatang tersebut. Baik, kita sambung sedikit. Ulang ya, hari itu belum habis kan, kita berhenti kita. Ulang sedikit pada muka surat 126 tu, bermula tu. Bermula segala air yang mubah, air yang harus, seperti air sungai, air sailun. Sailun tu air yang mengalir ataupun air bah, dan mata air pada bukit, bersamaan segala manusia. Harus untuk semua manusia. Atau dia kata bersamaan. Maka jika berkehendak satu kaum mendiruskan buminya, tanamannya, maka menyebabkan picit air itu, sedikit air itu daripada segala mereka orang ramai tadi, yang semua memerlukan air tersebut. Oleh itu fiqh kata, maka didirus oleh yang hampir bagi air itu, iaitu yang hampir. Maknanya orang yang paling dekat dengan kunci air tadi. Di situ dia kata orang ni boleh, sebab dia paling dekat. Maka yang hampirnya, maka ditahankan air oleh tiap-tiap daripada mereka, orang yang hampir tadi. Hampir dengan air yang mubah tadi, air sungai ke, air bah ke, air yang mengalir ke, air mata air ke, sedangkan semua memerlukan. Maka caranya, orang yang paling hampir tadi, selain dia mendirus tanaman dia, hendaklah ditahankan air itu oleh tiap-tiap daripada mereka itu hingga sampai kepada 2 mata kaki. 2 mata kaki maknanya 2 buku lali. Dalam arti kata, Islam kata yang berhampiran dahulu,
tahan air itu, masukkan dalam bendang engkau, sehingga sampai pada dua mata kaki, dua buku lali. Orang yang jauh tunggu dulu. Orang yang berhampiran ni tahan air tu. Tengok tuan-tuan, Islam mengajar. Dan begitu juga kalau kita makan dalam hidangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, makanlah yang hampir dengan kamu dahulu. Makan yang paling hampir dengan kamu dahulu. Katalah dalam hidangan kita tu macam-macam sayur ada, sambal ada, ikan ada, kambing golek pun ada, contoh. Tiba-tiba dia duduk yang berhampiran dengan sambal tu. Kambing golek tu di sana tu. Jangan melangkau pergi tangkap kambing golek tu. Makan, ambil sambal tu dulu. Islam aja. Maknanya apa tuan-tuan? Tertibnya Islam tu, engkau makan yang berhampiran dengan kau dulu. Tapi janganlah sampai bertambah 2 pinggan tu dia makan sambal. Itu bukan cerdik tu, bangang. Mula-mula tu aja, ambil yang diharapan. Lepas tu barulah boleh. Kadang-kadang kawan pergi pula. Oh, mentang-mentang kawan tu makan sambal. Oh, kau tak makan kambing ke? Dia tanya kawan tu. Sampai macam tu tuan-tuan. Jadi Islam kata yang berhampiran. Begitu juga kalau air yang harus tadi, orang yang berhampiran dahulu, caranya macam mana? Tahan air itu, sekat air itu, dah sampai kepada 2 mata kaki, 2 buku lali, itu disebut, hingga sampai kepada 2 mata kaki. Maka jika pada bumi yang satu itu tinggi pada satu pihak dan rendah pada satu pihak, diasingkan tiap-tiap pihak itu dengan didirusnya supaya jangan berlebih air pada yang rendah atas 2 mata kaki. Maknanya jangan lebih. Dah cukup 2 mata kaki, tutup balik empangan itu supaya dia pergi ke tempat lain. Jangan kau beranggapan, kata kitab ini, mentang-mentang kau tempat yang rendah, engkau biarkan engkau banyak dapat. Tak. Fiqh kata, elok-elok cukup 2 mata kaki, kau tahan, beri orang lain pula. Tengok tuan-tuan, Islam kata supaya tidak mementingkan diri. Baik. Dan barang yang diambilkan daripada air yang mubah ini dimilik akan dia. Mana boleh dia milik air yang mubah tadi, air yang harus, semua boleh, semua orang boleh milik. Baik, habis. Dan orang yang menggali telaga pada bumi yang mati. Bumi yang mati maknanya pada tanah yang terbiar, supaya memudahkan diri orang yang menggali telaga tadi untuk minum, termasuk untuk minum binatangnya, tiada kerana memilikinya. Dia bukan tak memiliki telaga tu, tidak, tetapi adalah ia terlebih utama dengan air. Yang dia penting ialah air tu, bukan dia menitik beratkan telaga tu. Hingga berpindah ia daripadanya. Yang dia penting ialah air itu. Walaupun dia berpindah, maka apabila berpindah
jadilah ia seperti orang yang lain. Maknanya bila dia pindah, jadilah seperti orang lain, siapa pun boleh ambil. Kemudian jika kembali ia kepadanya sekalipun, seperti ia menggali akan dia dengan qasad memudahkan orang yang lalu, atau tiada qasad dengan qasad sesuatu, maka adalah ia padanya seperti yang lain. Bila dia kembali kepada telaga ni tadi, maka ia tidak lagi menjadi hak milik dia. Orang ramai punya. Itu dia katakan waqaf. Siapa pun boleh. Yang selalu saya sebut tanah waqaf, tanah waqaf. Asalnya waqaf tu maknanya tempat perhentian, tuan-tuan. Tanah waqaf. Itu cuma kalau separuh negeri dia kata buat waqaf, buat waqaf. Maknanya buat pondok-pondok perhentian untuk orang berhenti berehat. Itu namanya waqaf. Wukuf. Wukuf pun tempat orang berhenti. Tanah kubur, tanah wakaf, tempat orang berhenti. Siapa yang berhenti? Orang mati itu. Dia berhenti kejap, dia duduk. Oleh kerana orang mati ni tak boleh nak duduk alam dunia, maka dia duduk di alam barzakhun, alam barzakh, alam sementara. Dikumpulkan orang yang mati ini duduk di alam sementara. Berkumpullah mereka di situ. Berbeza orang yang hidup duduk alam dunia. Namun demikian, mereka itu dikumpulkan di suatu tempat perhentian. Itu datang hukum wujudkan tanah waqaf bagi Islam. Kalau tidak, tuan-tuan, kalau tak dibuat, tidak datang hukum macam tu, masing-masing keluarga bila mati tanam tanah masing-masing. Si ayah kata besok kalau aku mati tanam dekat bawah pokok durian tu. Paling tidak aku tahu juga siapa yang ambil buah durian tu. Tak ada. Kena letak tempat tanah wakaf. Siapa pun boleh di situ. Dikebumikan. Itu sebabnya tuan-tuan, hukum haram kita mendirikan binaan di atas kubur. Kita pagar pula, sebab bukan hak kita. Kita pasang tembok pula. Sedangkan sesiapa boleh di situ. Kalau kita buat binaan elok kata, hukum dia haram, tuan-tuan. Biarlah. Itu sebabnya kalau kita pergi ke perguruan Baqi Mahlah, hanya tandanya ialah batu bulat tu diletak, bermakna ini adalah kubur. Tak boleh nak dilangkah-langkah, tak boleh nak dipijak-pijak, hormat dia. Begitu juga kita tandakan dengan batu nisan supaya apa? Kita tahu ini ada si Polan yang mendiaminya walaupun dia dah mati. Itu sebabnya tuan-tuan selalu saya peringatkan, kalau kita pergi ke tanah-tanah perkuburan, sama ada mengiringi jenazah, di samping menunggu memasukkan jenazah ke liang lahat ataupun baca talqin, jangan sama sekali duduk di atas tembok-tembok kubur. Dikatakan kalau seseorang itu duduk di atas tembok-tembok kubur, seperti dia duduk di atas bara api neraka. Wa'iyadzubillah. Baik, kadang-kadang kalau saya nampak, kata minta maaf tuan, tolong jangan duduk di atas tembok. Hormat sedikit. Duduk di atas tanah itu tak apa.
Jangan duduk di atas tembok-tembok tu. Itu sebabnya tak boleh kita buat tembok-tembok. Bukan hak kita. Baik. Dan orang yang menggali telaga pada bumi yang mati kerana hendak memiliki, atau digalinya pada memiliki akan air, dan wajib atasnya memberi air yang lebih daripada hajatnya bagi binatang yang muhtaram, yang tiada dapat oleh ampunnya binatang itu akan air yang mubah. Tengok. Hukum kata, kalau seseorang itu menggali telaga di bumi yang mati, maknanya di tanah kosong yang tidak siapa memiliki tanah tersebut, kerana hendak memiliki air itu, wajib dia kata beri air yang lebih itu daripada hajatnya kepada binatang yang muhtaram, binatang yang dimuliakan, tu yang diutamakan. Beri. Yang tiada dapat ampunya binatang tadi akan air yang mubah. Binatang yang muhtaram, iaitu binatang di antaranya yang halal dimakan. Itu di antara binatang yang muhtaram, yang halal dimakan. Tuan punya binatang tersebut tidak ada sumber air yang lain kecuali air itu, maka fiqh kata kena beri. Dalam arti kata, jangan kau menjadi seorang yang penamak. Dan begitu juga, dan di sana itu padang yang mubah, memakan ia padanya rumput. Rumput yang tumbuh subur di tanah yang terbiar, yang tidak siapa empunya milik, biar dimakan binatang tersebut. Kecuali kebun yang ada tuan punya milik. Itu sampai hukum mengatakan binatang yang nak dibuat akikah, binatang yang hendak dibuat korban, selain daripada sejahtera daripada sebarang kecacatan, binatang ini tidak memakan tanam-tanaman orang lain. Sebab binatang tak tahu, tuan-tuan. Dia lapar, dia akan makan. Dia tak tahu siapa yang punya. Kerana apa? Dia tidak boleh berfikir. Itu sebabnya kena, kalau sedapat mungkin, carilah binatang untuk akikah, binatang untuk dibuat korban. Di antaranya dia tidak memakan tanam-tanaman orang. Kena pegang. Hukum kata macam tu. Itu dikatakan binatang yang afdal untuk dibuat akikah atau korban. Ini tidak. Habis tanaman orang, kebun orang, dilanyak, dimakannya. Lembuk apa? Gemuk binatang ternakan. Sedangkan dia memakan tanaman orang. Tapi kalau di tanah yang mati, yang tidak bertuan, biarlah. Itu dia kata, di sana itu padang yang mubah yang harus memakan ia padanya pada padang tadi, rumput ke apa ke. Dan parit dan kolam yang bersekutu padanya oleh orang yang banyak, untuk oleh orang ramai. Kalau ada parit, ada kolam, ada air, berkongsi. Jangan pentingkan diri sendiri. Dibahagikan airnya bergilir-gilir
untuk didirus tiap-tiap daripada mereka. Bergilir, buat jadual. Satu hari atau setengah daripada mereka satu hari. Yang belah kanan ni giliran dia hari ini. Yang sebelah sini esok. Kan cantik dalam Islam tu. Digilir-gilirkan sebab air itu adalah harus. Tidak boleh dimiliki oleh individu. Hendaklah dia berkongsi. Itu maksudnya. Dan setengahnya terlebih banyak dengan sekira-kira bahagian atau dengan didirikan kayu pada melintangkan air itu yang ditebukkan lubangnya dengan kadar segala bahagian mereka itu. Buat macam mana pun supaya semua dapat untuk menggunakan air tersebut. Ini fiqh kata, hukum kata. Dalam arti kata Islam, konsep dia at-ta'awun, at-tasamu, tolong menolong, bertolak ansur. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Habis. Kita ambil satu tajuk yang baru. Tajuk ni pun popular kerana dia ada kaitan dengan kehidupan seharian kita. Lebih-lebih lagi kalau seseorang itu tidak meninggalkan ahli waris. Contoh, dia hanya meninggalkan anak angkat. Anak angkat tidak boleh mewarisi harta. Kalau mati bapa angkat dia, ibu angkat dia, maka hukum kata boleh diberi cara hibah. Kalau tidak, tuan-tuan, kesian mereka. Baru ni ada hamba Allah datang bertanyakan permasalahan, kesian. Akhirnya anak angkat itu diusir daripada rumah, keluar dengan sehelai sepinggan. Berpunca daripada apa? Berpunca daripada anak yang waris ini, dia mengata engkau tidak ada hak sesen pun kepada harta yang ditinggalkan oleh bapa aku. Allah. Sian, tuan-tuan. Nak kata apa? Itu sebabnya, tuan-tuan, kalau kita meninggalkan anak angkat sebelum kita mati, supaya hidupnya akan datang tidak terumang ambing, maka berilah sedikit harta kita itu semasa kita hidup ini dengan cara hibah. Kalau tidak, apabila kita mati, sesen pun, sejengkal pun tanah tidak boleh mereka warisi, kecualilah adik-beradik angkat dia tadi bermurah hati nak memberi. Tapi kalau nak ikut hukum, kalau dia berpegang kepada hukum, hukum kata memang tidak mendapat sebarang apa habuan pun. Allah. Baik. Ini kitab pada menyatakan hukum hibah yang melengkapi ia hibah tadi, sedekah dan hadiah. Dia dua je. Sama ada diberi secara sedekah atau diberi secara hadiah. Untuk dia mewarisi, khususnya anak angkat, tak boleh. Ini kaedah dia. Bermula hibah. Apa yang dikatakan hibah? Banyak orang membicarakan hibah, iaitu permiliki
dengan tiada awad pada ketika hidup. Maknanya awad itu tiada gantian, tiada tukar. Tidak diberi dia pada ketika hidup lagi. Maka beri secara hibah. Allah. Mana hukum dalam Islam ada, tuan-tuan, penyelesaian kepada anak-anak angkat ini yang bukan ahli waris. Ada. Cuma dia bukan silaturahim, maknanya bukan pertalian darah kita. Tapi pada hakikatnya dia adalah sebangsa dengan kita, seagama dengan kita. Cuma tidak ada pertalian darah. Kalau anak angkat tadi bukan si ibu yang melahirkan. Namun kasih sayang boleh diberi seperti anak kandung kita. Tak ada masalah dalam pemberian kasih sayang. Dan begitu juga kalau kita nak beri harta kepada mereka, maka ada caranya, iaitu melalui hibah. Baik. Maka jika memberi akan sesuatu berkehendakkan akan pahala akhirat, maka iaitu dinamakan sedekah. Itu sebabnya, tuan-tuan, buka pintu tu. Al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Melakukan perkara yang baik, yuzhibna sayyi'at, menghapuskan perkara-perkara yang tak baik. Rajinlah kita bersedekah kalau kita mampu. Yang selalu saya sebut, seorang pemuda lelaki bertemu dengan Rasulullah. Dia jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, bapa aku sakit." Rasulullah kata, "Bersedekah." Hari yang kedua dia datang lagi, "Ya Rasulullah, bapa aku sakit." Nabi kata, "Bersedekah." Hari yang ketiga dia datang lagi, "Ya Rasulullah, bapa aku sakit." Nabi kata, "Bersedekah." Hari yang keempat dia datang, "Ya Rasulullah, bapa aku dah sembuh, ya Rasulullah." Tengok, tuan-tuan. Maknanya dengan bersedekah itu boleh memberikan keafiatan kepada diri orang yang bersedekah. Buatlah, tuan-tuan. Yang minggu lepas saya kata, yang paling barakah sedekah itu pada mak bapa, kedua pada ahli keluarga, kaum adik-beradik, kepada anak isteri, yang ketiga kepada anak yatim, yang keempat kepada al-fuqara wal masakin. Kalau mampu, bersedekahlah mengikut kemampuan masing-masing. Ada disebut di situ. Baik. Dan jika mengantarkan dia kepada tempat mauhub kerana memuliakan dia. Mauhub ni maknanya yang diberi kepada seseorang, yang dihibahkan kepada seseorang, yang didermakan kepada seseorang kerana memuliakan dia, maka iaitu hadiah. Hadiah. Itu sebabnya, tuan-tuan, daging korban kepada al-fuqara wal masakin kita beri, hendaklah disedekahkan. Ini fuqara wal masakin. Tapi orang kaya, kita kata hadiah.
tuan-tuan nak beri kepada orang yang kaya dekat kampung ni daging korban, jangan tuan-tuan sebut, Datuk, ini sekilo daging, kita nak sedekah kat Datuk. Malu dia tuan-tuan. Kalau kata Datuk ataupun YB, saya nak hadiahkan daging korban kepada YB, itu tak apa, lembut bahasa tu. Kalau kita kata saya nak sedekahkan sekilo daging korban pada YB, malu dia. Orang kaya kita namakan hadiah. Al-fuqara wal masakin sedekah. Itu sebabnya daging korban tu buat 3 kelompok. Satu kelompok kita ambil untuk kita makan, satu kelompok untuk sedekah fuqara wal masakin, satu kelompok untuk orang-orang kaya, orang yang berada. Tak ada masalah. Walaupun sedikit, walaupun dia kata nisfu ratlin, walaupun setengah tahil, bukan perlu banyak, tak ada masalah. Jadi itu dinamakan hadiah. Maka sekaliannya itu adalah sunat, sama ada sedekah ataupun hadiah adalah sunat. Tengok tuan-tuan, amalan sunat. Dan yang paling afdal ialah sedekah. Antara hadiah dengan sedekah, yang paling afdal ialah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak menerima sedekah. Nabi kata, pernah kaum Quraisy nak sedekahkan baju besi. Kalau sekarang ni baju kalis peluru lah, yang hebat. Nabi tanya, kau nak beri ni sebagai hadiah ke sebagai sedekah? Kalau kau beri sebagai sedekah, aku tak terima. Kalau hadiah, aku terima. Itu sebabnya tuan-tuan, kepada orang muslimin, khususnya para arwah, termasuk mak bapak kita, kita sedekahkan Al-Fatihah. Tetapi kepada para nabi, kita kata kita hadiahkan. Ini kadang-kadang kita silap. Kita sedekahkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kena. Pada Rasulullah kita hadiahkan bacaan Fatihah. Kepada orang-orang mukmin min jami'i ahli al-qubur wal muslimin wal muslimat, kita katakan sedekah. Beza dia. Bila dia dah mati, walaupun dia kaya, besar gelarannya, banyak tingkat kebesaran dia, tapi bila dia dah mati, tetap kita katakan sedekahkan Al-Fatihah. Tetapi kalau dia masih hidup, kita nak bagi daging korban, kita kata tidak sedekah, kita katakan hadiah. Itu beza. Sikit lagi nak di tempat berhenti. Dua-duanya adalah sunat, dan yang afdal daripada sedekah dan hibah tadi, sedekah yang paling afdal. Dan syarat hibah mesti ada ijab dan kabul dengan lafaz seperti kata yang memberi. Wa hibbatuka hadza, aku hibahkan pada engkau akan ini. Atau malaktuka hadza, aku memilikkan akan dikau benda ni. Atau azzamtuka, aku membesarkan, maknanya aku beri engkau sesuatu ini kerana lebih mustahak kepada engkau. Atau akramtuka, aku memuliakan akan engkau. Kemudian berkata yang menerima qabil tu, intahaitu,
Au raditu. Cukup dengan qabiltu. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau dalam bahasa Arab ijab kabul, qabiltu nikahaha, aku terima nikah, dah cukup. Tapi kalau Melayu ni panjang. Aku terima nikahnya sepolan bin sepolan dengan berwalikan hakim dengan mas kahwin begini panjang. Arab mudah aja. Baik. Dan tiada disyaratkan ijab dan kabul pada sedekah. Kalau kita nak sedekah, tidak ada syarat disyaratkan ijab dan kabul. Tetapi hibah tadi ada. Aku hadiahkan akan dikau begini-begini. Aku hibahkan akan dikau begini-begini. Dia kata, aku terima. Itu dalam hibah. Tapi sedekah tak ada. Dan tiada disyaratkan ijab dan kabul pada sedekah. Bahkan memadai oleh yang memberinya, kemudian mengambil dia. Itu sebabnya tuan-tuan, janganlah kita lapaskan ini ya, sekilo daging korban ni sedekah pada engkau ni, ikhlas ni kerana Allah. Tak payah orang nak ambil masukkan. Sebab kalau kita sedekah, beri je. Tak payah, tidak disyaratkan ijab dan kabul. Kalau hibah dia kena syarat ijab dan kabul. Jangan tuan-tuan beri sedekah daging korban pada al-fuqara, saya sedekah pada awak ya daging korban, halal dunia akhirat. Tak payah. Bila sedekah aja dia terima, cukup. Ni kadang-kadang dia sebut ni ya, saya sedekah ya untuk majlis ni. Tak payah sebut. Sebab kalau dia cakap dengan tabung, dia cakap tabung lalu tabung tu dia pun masuk duit. Saya derma ya, tak ada tabung tu menyaut pula. Mana tak payah. Baik, sedikit lagi. Dan tiada disyaratkan kedua-duanya pula pada hadiah. Bahkan memadai menghantarnya dengan memberi dan yang menerimanya daripada orang yang dihantarkan kepadanya. Begitu juga dia kata, dan tiada disyaratkan ijab kabul pada sedekah, bahkan memadai oleh yang memberinya dan mengambilnya. Dan begitu juga tiada disyaratkan keduanya pula pada hadiah, bahkan memadai menghantar daripada orang yang memberi dan menerima daripada orang yang dihantar. Beri hadiah sempena hari kelahiran dia, bukan hari jadi dia ya. Kita tak tahu, kita kena menyambut hari jadi. Sambut hari jadi datuk kita yang ke-70 tahun. Entah bila dia jadi pun tak tahu. Yang penting dia lahir. Ubah. Tuan-tuan nak sambut hari lahir yang ke-70 tahun. Cucu kata, sedia ya Tok? Ini ada 70 batang lilin. Atuk tiup. Tiup dia orang tua tu. Lilin tak padam, dia padam terus. Ada orang buat macam tu. Tak apa. Umur 70 tahun menyambut hari lahir tak salah. Puan-puan nak buat kat hotel ataupun kat restoran, tanya atuk nak makan apa tu? Ni malam ini sempena hari kelahiran atuk yang ke-70 tahun. Atuk nak makan sup ekor. Tak apa. Ayah apa tu? Tongkat Ali kau punya. Atuk kata. Ni makan apa ni? Tengok atuk makan sup ekor, bagilah nenek giabok tu.
nenek makan gebok. Air ni air kaki Fatimah lah kata. Tak pernah hari lahir dia ke 70 tahun. Si anak kata hebat juga orang tua ni kata. Tak apa. Tonok dia tuan-tuan. Maknanya itulah dia segi hukum. Jadi cukuplah setakat tu. Dan sahibah kita akan sambung pada minggu hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha